Kitab Minhajul Abidin, muka surat 7. Muka surat 7, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hasil, yakni pendapatan usaha dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat, yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata dan berharap pahala daripada Allah Ta'ala. Itu panjang tu terjemahan daripada hak Arabnya. Wahasilul abidi al-aqwiyai. Tu hak Arab. Tapi dia terjemah panjang tu, tu semua diambil dalam kitab Sirajul Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Wahasilul abidi al-aqwiyai. Pendapatan bagi hamba yang aqwiya, yang kuat. Apa makna dia? Yang aqwiya, yang kuat. Tapi dia dipanjang. Dan hasil usaha daripada hamba yang kuat-kuat. Mana hamba yang kuat-kuat ni? Yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata dan mengharap pahala daripada. Ini hamba Allah yang kuat-kuat. Kuat mana ni? Dia sanggup mengorbankan tenaga. Tu kuat. Hak lemahnya macam mana? Hak lemah lah. Nak angkat tangan takbir pun tak larat tu lemah tu. Dia pikul seming boleh sebab. Tu kuat bab pikul seming. Tapi tak kuat bab nak mengabdikan diri akan Allah. Jadi orang kuat ni mana orang kuat ni? Orang yang kuat yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati akan Allah semata-mata. Tu orang kuat tu. Walaupun dia terlantar sekalipun. Tapi kuat dia, bak semayang, bunyi mulut semua. Tu kuat tu. Ada ni. Susahnya dia nak semayang. Ada. Dia kuat. Tu mereka kuat. Sebab apa? Dia sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata. Dan hasil ni, pendapatan ni, atau pada kata atas terdahulunya, bahawa ibadah itu ialah buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu. Atau dianya, dan bahawasanya ibadah itu hasil, ini pendapatan usaha daripada hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Ibadah ni lah hasil pendapatan bagi hamba yang kuat-kuat. Yang kuat ni, yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati akan Allah semata-mata. Kuatlah. Boleh semayang, boleh puasa, boleh mengerjakan haji. Kuatlah tu. Kuat macam mana duduk atas kursi roda ketika tawaf. Kuatlah tu. Kalau tak kuat, pakai malas dah. Tak nak pergi dah. Tu. Ada ni. Mana tak kuat tu? Tak boleh puasa sebab kerja tengah panas. Tu lemah tu. Tapi kalau orang kuat, kerja tengah panas molek-molek ada. Puasa tak terganggu. Sungguh. Ada tempat kerja tu, tiba-tiba tokel dia sayang kepada hak puasa pula daripada hak puasa. Sama-sama orang Melayu belaka bekerja dia. Sebab apa? Hak puasa ni dia kerja molek-molek. Dah keluar makan pun dah. Keluar semayang je tengah hari, lepas tu kerja. Hak tak puasa ni, sekejap tak ada. Gimana? Risau rokok lah. Jadi banyak ngular. Ada ngular. Ada ngular. Sebut ngular tau. Ngular. Ada ngular. Curi tulang. Ngular. Ngular. Curi tulang lah. Bawah tak ada je. Keluar isap rokok. Orang yang puasa ni, gelak je kerja. Orang puasa, boleh kerja banyak. Orang yang tak puasa, nampak letih je dia. Nampak letih pula. Mana pun kuat dia tu.
Kerja berat juga tu. Tapi dia sanggup mengorbankan tenaga. Itu hamba Allah yang kuat. Manakah hasilan dia? Manakah pendapatan dia? Ibadah. Ibadah itulah. Pendapatan, hasil, usaha daripada hamba yang kuat-kuat. Itulah pendapatan dia. Ada ni. Itu hasilan dia. Kita pendapatan ni duit. Itu pendapatan atas dunia. Tapi pendapatan bagi hamba yang kuat ni ialah ibadah tu. Ibadah tu pendapatan dia. Ni kita minhaj nak tekan bab ibadah. Ibadah yang pertama buah daripada ilmu. Baru panggil ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Dalam kitab kita ni, tanpa ilmu ibadah itu tidak sah. Ibadah dengan ilmu. Nak puasa, belajar bab puasa. Nak pergi Mekah, belajar bab haji. Kalau pergi Mekah belajar bab haji tu, hak tu clear tu. Tak ada orang tak belajar bab haji. Pergi Mekah, pasti orang belajar bab haji. Tapi puasa belajar ke tak? Semayang belajar ke tak? Ada ni. Puasa, itu fardu ain bagi yang kuasa. Orang kuasa puasa Islam, balik, berakal, kuasa atas puasa. Maka dia wajib puasa. Wajib fardu ain berpuasa, wajib fardu ain belajar syarat berpuasa. Belajar syarat dia, rukun dia, perkara membatalkan puasa hak mana. Puasa satu amalan hak wajib fardu ain. Belajar bab puasa itu ilmu. Ilmu hak wajib fardu ain kita belajar. Jadi ibadah adalah buah daripada ilmu. Ibadah ni faedah umur kita, kata Mazali. Ibadah ialah faedah kegunaan umur kita. Maknanya kalau umur kita panjang sekalipun, kalau tidak beribadah kepada Allah, tak ada faedah guna umur kita. Di umur ni daripada lahir sampai ke mati. Ajal adalah di penghujung umur. Padahal umur ni, umur daripada lahir sampai ke ajal. Ajal ni penghujung umur. Ajal penghujung umur. Umur tempoh tu. Tu umur. Jadi umur kita berapa puluh tahun. Berfaedahlah umur kita kalau kita beribadah kepada Allah serta dengan ilmu. Dan ibadah inilah pendapatan bagi hamba yang kuat-kuat. Inilah pendapatan mereka. Ibadah serta dengan ilmu inilah pendapatan bagi hamba-hamba Allah yang kuat-kuat, yang sanggup mengorbankan tenaga mereka mentaati Allah semata-mata. Hak betul-betul pendapatan ni, dengan dia mengorbankan tenaga untuk mentaati Allah ni, ibadah serta dengan ilmu. Tapi kalau dia mengorbankan tenaga, buat ibadah tanpa ilmu, itu sia-sia. Dan berharap pahala daripada Allah. Hamba yang beribadah ni harap pahala daripada Allah. Hamba mana yang harap pahala daripada Allah ni? Hamba yang beribadah serta dengan ilmu. Hamba yang beribadah serta dengan ilmu. Ada ni, barulah hamba ni berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti di Aqabah yang kelima, dia akan masuk Aqabatul Khauf, Aqabatul Bawa'is. Aqabatul Bawa'is. Aqabah pada membicarakan perkara yang membangkitkan kita mengabdikan diri akan Allah. Mana? Khauf satu, Rajak satu. Bawa'is ni yang mendorong kita mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Apakah yang mendorong kita, yang membangkit kita mengabdikan diri kepada Allah? Khauf satu, Rajak satu. Khauf takut akan Allah, Rajak harap akan pahala, rahmat, kurniaan daripada Allah. Nak takut akan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Innama, ada tu hasrin dipanggil. Hanya senya Tuhan kata. Tak ada yang lain. Hanya senya
takut akan Allah daripada kalangan hambanya oleh orang yang berilmu. Orang tanpa ilmu, orang sangat berani dengan Allah. Jara'ah, handalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani rokok sujud tanpa ilmu akidah. Berani rokok sujud tanpa ilmu fiqh. Berani rokok sujud tanpa ilmu tasawuf. Tak apa ni? Tuan kata dah. Innama, hanya senya. Takut akan Allah daripada hambanya oleh orang berilmu je. Ada ni. Kemudian nak mengharapkan rahmat, nak mengharapkan pahala. Dan kitab Minhajul Abidin nanti dimulai dengan ayat yang pertama. Apabila betul bagimu jalan. Dimulai situ. Bila betul bagimu jalan. Jalan akidah betul, jalan fiqh betul, jalan tasawuf betul, barulah timbul takut dan harap. Bila betul bagimu jalan, Imam Ghazali mula. Jalan ilmu tu kena betul. Akidah kena betul. Baru takut, baru harap. Fiqh tasawuf kena betul. Baru takut, baru harap. Bila betul bagimu jalan. Kalau jalan akidah tak betul, jalan fiqh tasawuf tak betul, tidak ada harapan. Nak mengharapkan pahala, tidak ada harapan. Nak mengharapkan rahmat kurnia Allah, tidak ada harapan. Nak mengharapkan syurga Allah, tidak ada harapan. Nak mengharapkan pahala daripada Allah, dibalas dengan syurga, dia kena betul jalan. 3 jalan tu kena betul. Jalan akidah kena betul. Jalan zahir fiqh kena betul. Jalan batin tasawuf kena betul. Barulah ada takut, ada harap. Barulah berharap pahala daripada Allah. Ibadah serta dengan ilmu. Berharap pahala daripada Allah. Masuk Ramadan ni, nak harapkan pahala lah. Pahala berganda-ganda bulan Ramadan lah. Ganda 70 lah. Bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Berharap pahala belaka tu. Tapi ibadah buah hasilan daripada ilmu. Ibadah dengan ilmu barulah boleh mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan modal yang mahal dari para awliya. Jadi ibadah ni lah yang menjadi modal bagi segala dari para awliya. Awliya ni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itulah yang menjadi modal kepada para awliya. Modalnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Jalan yang ditempuhi oleh segala jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadahlah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Orang yang takwa, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya apa? Beribadah serta dengan ilmu. Dia hak dalam hak Arab tu, wa tariqul atqiya, jalan orang yang takut akan Allah. Terjemuh dia panjang sebab dia ambil dalam Sirajul Talibin jugalah. Al-atqiya ayil mu'minina al-mausufina bittaqwa. Para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadah setengah ilmu ni lah jalan yang ditempuhi, yang dijalani oleh orang-orang mukmin yang bersifat dengan takwa. Jalan orang mukmin, ibadah serta dengan ilmu. Orang mukmin mana? Orang mukmin yang bertakwa. Taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Itu orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin ni, orang mukmin ni orang yang ada ilmu, beriman, berakidah. Orang yang bertakwa ni taat zahir, taat batin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni tak lagi dah 3 tu. Pandai ni. Jadi kata Imam Ghazali, ibadah ni lah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat dengan takwa. Ibadah serta dengan ilmu. Dan bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah setengah ilmu ni lah
bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ibadah yang sebenar-benar ni lah, ibadah serta ilmu ni lah menjadi bahagian. Kismah, bahagian dia. Bahagian untuk orang-orang yang mulia. Ibadah serta ilmu ni bahagian dia. Bahagian orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak ada ibadat. Kalau ibadat pun ibadat tapi ilmu. Itu bahagian bagi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian bagi orang yang mulia di sisi Allah, ibadah serta dengan ilmu. Itu bahagian dia. Wa ibadah tapi jahil, itu bukan bahagian orang yang mulia. Itu bahagian orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata bahagian masing-masing. Baik, jahat, bahagia, celaka, mulia, hina, Allah telah tetapkan pada azal. Ibadah serta ilmu inilah bahagian untuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahagian dia, kismah dia, bahagian dia. Tanpa ibadah tidak ada bahagian. Ibadah tanpa ilmu tidak ada bahagian untuk orang yang mulia. Itu bahagian bagi orang yang hina, yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah setengah ilmu besar ni. Ibadah ilmu ni cukup besar. Sebab apa? Ibadah ilmu ni lah faedahnya umur kita. Ibadah serta ilmu ni lah pendapatan kita dengan mengabdikan diri akan Allah. Ibadah serta ilmu lah menjadi modal yang mahal daripada para awliya. Ibadah serta ilmu ni lah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bersifat takwa. Dan ibadah serta ilmu ni jugalah bahagian untuk orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matlamat tujuan orang yang mempunyai himmah, cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian. Ibadah serta ilmu lah yang menjadi matlamat, tujuan, maksud. Matlamat, tujuan, maksud yang mempunyai himmah. Himmah ni cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian di sisi Allah. Mana matlamat, tujuan orang yang punya himmah, cita yang sentiasa berusaha mencari ketinggian di sisi Allah adalah ibadah serta dengan ilmu. Dan syiar, yakni tanda daripada golongan orang-orang yang mulia. Manakah syiar tanda golongan orang yang mulia? Orang yang beribadah serta dengan ilmu. Syiar tanda orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang sentiasa beribadah serta dengan ilmu. Nak cerita bab kedudukan ibadah ni. Nak cerita bab kedudukan ibadah. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Mana orang mengabdikan diri ni? Orang beribadah serta dengan ilmu. Orang ibadah serta ilmu ni lah syiar tanda daripada golongan orang yang mulia di sisi Allah. Tanda orang mulia di sisi Allahnya, tadi bahagian ibadah serta ilmu ni, ini bahagian bagi orang mulia. Itu bahagian dia. Bahagian bagi orang mulianya adalah beribadah serta ilmu. Dan beribadah serta ilmu ni juga menjadi syiar tanda daripada golongan orang yang mulia. Mana tanda golongan yang mulia? Golongan yang mulia adalah golongan yang beribadah serta dengan ilmu. Itu golongan yang mulia. Wa ibadah tapi ilmu, golongan yang hina. Beribadah tanpa ilmu ni kadang-kadang jadi kucalana pula dengan kejahilan dianya. Kalau tempat-tempat ibadah umpama masjid, nak mulia macam mana? Tiba-tiba di masjid, akhirnya orang pun tak suka belaka dengan kesombongan dianya, dengan keangkuhan dianya, cakap besar dianya. Ahli jemaah semuanya tak suka belaka. Itu bukan tanda orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia beribadah, kemudian dengan ilmu, tenang di hidup dianya, ini tanda orang yang tanda
daripada golongan orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang belajar ni buat ibadat, elok je dianya. Apa perlu dia bagi nasihat, dia nasihat. Tapi ke depan dia tenang je. Ini syiar, tanda daripada golongan orang-orang yang mulia. Dan pekerjaan dari orang-orang, yakni ulama yang berani berkata benar. Ibadah yang ianya adalah hasilan daripada ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.